Tugas sebagai ketua keluarga terpaksa dilupakan kerana tidak lagi mampu untuk bergerak. Biasanya dah tentu masa depan saya gelap kan. Pasal iyalah dah tak boleh nak buat apa. Yalah ini tak ada Tuhan kan. Dah jalan hidup saya macam ni. Saya reda je lah. Tanjung Karang, Selangor Darul Ihsan. Kampung Sawah Sempadan, kami bawakan kisah penderitaan seorang bapa tunggal juga bekas pesakit kusta. Menempuh hari-hari biasa bersama anak-anak, Miss Noh Saijo berusia 48 tahun, diuji dengan penyakit kusta pada tahun 2015. Miss Noh dikurniakan 7 orang cahaya mata. 3 daripadanya, Nur Asikin, 21 tahun, Muhammad Nur Helmi, 19 tahun dan Nur Syafiqah, 17 tahun, menetap bersamanya. Manakala 2 lagi anak lelakinya, Muhammad Asrul Naim dan Muhammad Firdaus, bekerja di luar negeri. Anak sulung dan anak keduanya, Tati Ruzayani, 26 tahun dan Aimi Arina, 25 tahun, masing-masing sudah berumah tangga. Penyakit pakcik ni dapat dikesannya itulah 2015. Doktor cakap sakit ni dah kritikal, kira dah terlewat lah. Nak kena, kalau nak selamatkan pasal guna operasi potong anggota lah, kaki, tangan dengan jari. Masa operasi tu pakcik dah tak sedarkan diri. Mungkin pakcik dah terlalu lemah badan. Sedar-sedar saya dah, kaki yang anggota semua dah tak ada lah. Kesan daripada sakit kusta 5 tahun lalu, Miss Noh mempunyai masalah sakit kulit kronik di bahagian tangannya. Setiap 2 kali sehari, luka itu perlu dicuci bagi mengelakkan jangkitan kuman. Keadaan luka yang agak kronik, anak-anak Miss Noh mengambil inisiatif dengan mempelajari cara merawat luka ayahnya. So bahan apa je selalu awak guna untuk cuci luka ayah? Air cuci luka, ubat sabun dengan kain bambu. Miss Noh Saijo berusia 48 tahun pernah menghidapi penyakit kusta pada tahun 2015. Disebabkan penyakit itu, kaki dan tangannya terpaksa dipotong. Kini dia telah sembuh namun meninggalkan beberapa kesan sampingan lain seperti sakit kulit kronik yang memerlukan penjagaan rapi. Kini anak sulungnya Tati mengalas tanggungjawab untuk merawat luka di tangannya. So Tati, sejak bila macam mana Tati boleh tahu untuk merawat luka ayah ni? Daripada adik lah. So macam mana Tati rawat tu? Mula-mula cuci dulu. Dah cuci, taruh ubat apa kuning semua. Lepas tu baru ni taruh pada sin ni tampal. Lepas tu tampal dah macam biasa.
Pernah tak rasa macam takut bila nak rawat tangan ayah, takut ayah rasa sakit ke? Ada jugalah rasa takut. Tapi terpaksa lah ni. Keadaan kesihatan Miss Noh perlu sentiasa dipantau. Begitu juga dengan pengambilan makanan yang betul bagi mengelakkan rasa gatal pada kulitnya. Pelbagai produk keluaran syarikat Faiza Sendiran Berhad yang diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi baik untuk kesihatan Miss Noh. Dengan sumbangan barangan ini, sedikit sebanyak dapat menambah bahan keperluan keluarga Miss Noh. Dikurniakan anak-anak yang rajin memasak, keutamaan mereka kini adalah Miss Noh. Apa saja permintaan bapanya, mereka cuba tunaikan. Menggunakan tepung keluaran Faiza, hari ini Aimi Arina, anak kedua Miss Noh, menunaikan permintaan bapanya yang ingin menikmati cucur ikan bilis. Bagi Aimi, dia dan adik-beradik yang lain, selagi tidak memudaratkan kesihatan Miss Noh, mereka akan hidangkan makanan yang diingini bapa mereka. Kenangan tu macam-macam lah sebenarnya sebab kalau ikutkan kita dari kecil daripada sampai besar pun dengan ayah kan, dengan mak semua susah senang sama-sama. Kenangan tu memang banyak lah. Cuma yang yang terkilan sangat tu ialah sampai sekarang dia tak boleh gerak mana-mana, hanya mampu baring saja. Yang kami mampu buat sekarang ni pun macam dia lah. Mungkin macam dia nak makan apa-apa ke, teringin something ke, kita cuba carikan. Tak adalah macam nak rasa tengok dia kecewa tu memang tak sanggup lah. Bersamamu minggu ini mendekati keluarga Miss Noh Saijo di Tanjung Karang, Selangor. Setiap hari, seawal jam 7.30 pagi, anak-anak Miss Noh sudah bersiap menguruskan bapanya sebelum mereka keluar bekerja. Muhammad Helmi antara anak lelaki yang diharapkan untuk mengangkat dan memandikan bapanya. Ruangan bilik air yang agak kecil ini menyukarkan pergerakan mereka. Ada kalanya, jika Miss Noh berasa tidak sihat, anak-anak hanya mengelap badannya sahaja. Namun, setiap 2 hari sekali, Miss Noh perlu mandi bagi mengelakkan kondisi kudis tekanan disebabkan keadaannya yang terlantar. Miss Noh bersyukur dikurniakan anak-anak yang mengambil berat dan menjaganya dengan sempurna. Saya pun alhamdulillah lah kan, anak-anak saya pun ambil berat tentang saya. Ada memahami lah perasaan anak pun terhadap ayahnya pun macam yalah lebih kan sayang lah. Dia orang pun ambil berat, pakcik pun kira alhamdulillah lah. Anak bongsu Miss Noh, Nur Syafiqah, berusia 17 tahun. Anak ini sangat rapat dengan ayahnya. Syafiqah membuat keputusan untuk berhenti sekolah 3 tahun lalu demi menjaga ayahnya.
Di saat kakak dan abangnya keluar mencari rezeki, dia mengambil alih tugas membersihkan rumah dan menjaga keperluan Miss Noh. Dia akui agak sedih apabila terpaksa berpisah dengan alam persekolahan. Namun demi menjaga bapanya, dia sanggup berkorban. Alhamdulillah, kecewa lah sikit. Tapi tak apalah, jaga abah kan. Dapat pahala semua. Memang niat nak berhenti lah kan. Tak siapa suruh pun sebenarnya. Tapi memang niat Ika lah nak jaga abah. Selesai menjalani fasa persekolahan, remaja di luar sana pasti sedang sibuk menyambung pelajaran dalam bidang yang diminati. Namun, kerana kekangan hidup, seawal usia 19 tahun, Helmi mengambil keputusan untuk bekerja secara sambilan memetik buah kelapa sawit. Upah yang diterima anggaran RM750 sebulan. Sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan keluarga dan perubatan ayahnya. Helmi mempunyai hasrat untuk menyambung pelajaran dalam bidang kemahiran, namun dia gusar untuk berjauhan dengan keluarganya. Dia ada juga cerita nak sambung belajar kursus ke apa kan. Tapi itulah, cuma bagi masa lah. Bagi masa untuk ada kat rumah dengan kat luar macam itulah. Balik tengah hari tu minta cuti kejap, balik tengok abang sekejap. Lepas tu sambung balik kerja. Pendapatan cuci sawit tu cukup-cukup makan lah. Tapi tak apalah. Selagi janji ada duit sudah. Sebab sebab di rumah ni anak lelaki seorang saja. Jadi saya apa-apa pun saya kena buat jugalah. Ayah selalu pesan kalau kerja betul-betul, jangan main-main. Kerja pun hanya sekali saja, jangan disia-siakan. Bersamamu minggu ini menyelami kisah keluarga Miss Noh di Tanjung Karang, Selangor. Nur Asikin, 21 tahun, sebelum ini bekerja di sebuah kilang di Shah Alam. Dia mengambil keputusan untuk berhenti dan bekerja sebagai juruwang kerana ingin berdekatan dengan ayahnya. Setiap hari, Syafiqah akan menghantar kakaknya ke tempat kerja. Setelah itu, dia akan ke farmasi untuk membeli kelengkapan rawatan luka Miss Noh. Setiap 2 minggu sekali, mereka perlu berbelanja sebanyak RM200 untuk barangan cucian luka Miss Noh. Miss Noh ada menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM450 sebulan. Walau ada kalanya wang tidak mencukupi, anak-anak akan cuba sebaik mungkin mencari rezeki buat keluarga. Dia kesian kan. Dia pun nak, mungkin dia pun nak kebebasan, nak macam orang lain juga. Tapi itulah,
Bila dia fikirkan ayah dia macam tu kan, dia orang pun tak boleh buat apa-apa lah, redha lah. Buatlah dia buat yang terbaik lah untuk jaga pakcik macam ni. Hari ini kru bersamamu membawa seorang sukarelawan daripada Mercy Malaysia, Dr. Muhammad Iqbal Omar bagi melihat keadaan Miss Noh dan merawat lukanya. Saya Dr. Iqbal. Hari ini saya akan tukar dressing, saya tukarkan dan buat assess lah luka dia. Boleh? Siasat yang ni pun selalunya perlu basic saja. Ya. Saya nak tak okey tak? Mata ada kabur sikit lah. Kabur sikit. Miss Noh sudah lama tidak mendapatkan rawatan di hospital kerana mudah pening apabila berada dalam kenderaan yang bergerak. Pernah jari dulu? Itu tank dulu. Ya. Jangan bagi kejadian macam ni kalau akan datang. Pergi hospital mana untuk jumpa pakar tulang ke? Kuman biasa. Kuman tu biasa tak kacau. Kalau tak kacau, tak boleh biarkan kena tukar. So, saya cadang mungkin 2 kali seminggu. Buat cuba. Ya, Alhamdulillah, Cik Miss Noh ni secara keseluruhan kesihatan dia memuaskan. Lagipun dijaga baik dengan anak-anak Cik Miss Noh. Cuma perlu luka lah. Luka tu memerlukan dressing lebih kerap. Walaupun anak Cik Miss Noh buat dressing, elok juga sekali-sekala yang doktor perubatan ke, jururawat ke, datang tengok bagi nasihat, buat pemantauan. Sebulan sekali pun saya rasa boleh lah, insyaAllah. Bagi saya tanggungjawab. Apabila orang minta bantuan, saya tak boleh tolak lah. Lagipun saya difahamkan atau dimaklumkan, Cik Miss Noh memang tak ada kenderaan nak bawa hospital ke klinik ke, memang sangat sukar. So saya rasa itu tanggungjawab sebagai dilatih sebagai doktor perubatan, memang orang minta tolong kena respon. Melihat keceriaan wajah anak-anak pastinya memberi kelegaan buat Miss Noh. Dia yang hanya terlantar pasti ada ketika memberi tekanan buat dirinya kerana tidak lagi boleh bergerak seperti biasa. Namun dia bersyukur walau diuji dengan keadaan yang tidak sempurna, dia dikurniakan anak-anak yang ikhlas menjaganya. Hubungan yang akrab antara adik-beradik ini menunjukkan keupayaan Miss Noh mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia sentiasa berdoa dan mengharapkan perjalanan hidup anak-anak dipermudahkan. Harapan saya bagi terhadap anak-anak saya itulah, biarlah dia terus maju akan datang ni kan, menempuhi liku-liku hidup dia. Yang berkejaya tu harap-harap itulah berjayalah dalam hidup dia masa akan datang. Selalu saya berdoa juga pada Tuhan kan, mintalah agar ditabahkan hati saya menghadapi dugaan yang dia turunkan ni kan. Itulah menempuh kehidupan yang akan datang. Tunjukkan jalan yang benar lah, yang diredoi lah. Macam itulah. Walau berat ujian ini,
Miss Nur redha dan akur akan perjalanan hidupnya. Hidupnya lebih lengkap selagi anak-anak ada di sampingnya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan